Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masak lemak dengan kelapa, kelapa dicari sangkara. Cinta dan sayang ahli keluarga, pasti hidup sampai ke syurga. Terima kasih kepada seluruh penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan sama-sama kita doakan Allah kurniakan kemudahan. Yang dalam kesakitan mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan, dan yang dalam kesengsaraan mudah-mudahan Allah kurniakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Seperti biasa, setiap pagi Sabtu kita akan mengupas topik khas berkaitan akhlak, iaitu sekeluarga ingin ke syurga. Bila sebut tentang syurga, semua orang nak masuk ke dalamnya. Termasuklah orang yang tidak Islam ingin masuk ke dalam syurga. Lagi apatah lagi kita orang Islam ingin masuk ke dalamnya. Persoalannya ialah bagaimana kita nak masuk sekeluarga. Kita bersama dengan ibu dan ayah kita, anak beranak kita dan adik-beradik kita yang lain. Itu semua akan kita bincangkan bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tambah tu. Terima kasih Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Baik Ustaz, kita nak berbicara tentang satu topik yang besar sebenarnya, ya, betul, iaitu sekeluarga ke syurga. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan boleh juga buat panggilan ke talian yang telah tertera di bawah ini. Mudah-mudahan segala persoalan yang diajukan adalah jawapannya. Baik, jadi sebelum kita nak mengajukan soalan, kita dengarkan dahulu pendahuluan topik kita pada pagi ini, iaitu sekeluarga ke syurga. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dia Hakim. Sama-sama Ustaz. Selasih buah karya. Terima kasih Dia Hakim yang ceria. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Yang berbahagia dan hormati Di Hakim yang cukup ceria. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Keluarga sihat walafiat. Amin, amin. Dan sedang berjalan ke syurga. Amin. Menuju ke syurga insya-Allah. Rekan tahunan di luar sana, rekan penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala di awal pagi fajar yang berkat hari Sabtu ini. Allah pertemukan kita dalam semangat keimanan yang satu, semangat iman yang satu, semangat amal ibadat yang satu, dan hasrat kita bersama-sama untuk ke syurga Allah pada penghujung kehidupan kita nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan sekalian, tajuk ini agak berat sebenarnya. Betul. Sekeluarga ke syurga. Apalagilah saya bercakap ini, saya tak tahu apa keadaan, tapi hasrat kita bersama. Tuan-tuan sekalian, saya telah mukadimah tadi satu ayat surah Al-Furqan 74. Yang bagi saya merasakan inilah ayat dianggap kunci utama kehidupan kita. Dia ada satu lambang, hasrat, keinginan, kemahuan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dalam keluarga kita meminta kepada Allah. Betul. Sejahterakan kami sekeluarga, berikan kami keselamatan, keamanan, keberkatan, keredaan dan segala-galanya. Itu harapan kita. Sebab dalam ayat Allah kita sebut kepada Allah. Kita sebut kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana hablana, ya Allah berikan kami ya Allah anugerah buat kami dari kalangan zuriat kami sendiri, pasangan kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, menjadi tenang jiwa raga kami, qurrata ayun. Kami tenang jiwa, tenang hati, tenang perasaan, tenang jiwa, tenang segala-galanya. Dan kita bermohon pada Allah Azza wa Jalla, waj'alna lil muttaqina imaman, jadi kami ikutan bagi orang yang bertakwa. Mari kita sebagai keluarga contoh baik tuan-tuan sekalian.
Saya nak mukadimah ringkas sajalah sebab kita ketimah soalan. Betul. Yang pertama sekali ialah kita dalam maksud perkahwinan yang kita bangunkan, keluarga yang kita bangunkan itu, kita nak keselamatan. Kita nak keredaan, keselamatan yang berkekalan. Dunia Allah redha, akhirat Allah redha. Betul. Tak mungkin kita berpisah kasih dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan si kita pada suatu masa nanti. Kita nak kalau boleh macam Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq dari Hakim ayat ke-9, kata Allah Azza wa Jalla, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah. Al-Insyiqaq ayat ke-9, Allah sebut kepada kita di padang mahsyar nanti kita akan pulang pada Allah bersama-sama, keluarga dengan kegembiraan, masruran dengan perasaan sonok, gembira dan cukup harmoni. Ini harapan kita. Cuma jalan ke situ amat jauh, amat susah pun sebenarnya. Tapi usaha kita kena ada. Sebab dalam perkahwinan dia ada 3 benda. Pertama, kita kena sentiasa ada doa yang berkekalan. Kedua, usaha yang berterusan. Ketiga, harapan yang sentiasa mekar dan subur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu 3 perkara yang kita mesti ada. Wallahu alam, itu sekiranya muqaddim awal. Tajuk kita sekeluarga ke syurga. Wallahu alam. Okey, baik. Jadi 3 perkara yang perlu kita ada. Yang pertama, doa yang berkekalan. Yang kedua, usaha yang perlu diteruskan. Dan yang ketiga, harapan yang mekar. Baik, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Boleh Ustaz? Ya, insyaAllah kita raikan. Saya bacakan soalannya dari sahabat kita bernama Pak Suli Romli. Assalamualaikum dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Tidak mudah untuk masuk ke syurga Allah, tetapi tidak susah untuk ke syurga Allah dengan berkah dan rahmatnya. Apakah cara terbaik yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk memasuki syurga Allah daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Cara yang terbaik Ustaz mengikut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Pak Suli Romli. Seawal soalan yang cukup bernas, betul, mantap dan kukuh padu. Mengatakan tidak mudah ke syurga Allah tapi tak susah untuk masuk. Ia benar sekali. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memang menawarkan syurga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin itu, kita yakin percaya. Sebab Allah Subhanahu tidak akan pernah mengecewakan umat ini. Menanti kita di penghujung syurga, bukan neraka. Satu tuan-tuan, perasankah tidak? Antara satu doa yang kita sering sebut, dan saya rasa ini antara benda kita maklum. Tapi persoalan kita hayati ke tidak? Persoalan kita dengan syurga kita dekat sebenarnya, bukan jauh. Contoh dalam bacaan doa kita. Ini benda yang simple. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita merintih Allah beri kebaikan dunia, keselamatan akhirat dan jauh daripada api neraka. Wa qina azabannar, jauh api neraka bermakna apa? Taqarruban ila jannati, dekat dengan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW nak cerita tentang ke syurga. Nabi nampak ada seorang lelaki yang dalam keadaan uzur dari sudut fizikalnya, tak berapa kuat mana. Kemudian dia pula orang miskin. Miskin harta. Bayangkan orang tak kuat fizikal, miskin pula. Di sudut itu kita nampak lemah lah kan. Tapi Nabi tengok lelaki ini. Tengok pada Imam Al-Bahaqi rahmatullah disebutkan, Nabi tengok, Nabi senyum. Allah. Bila orang tu tengok Nabi senyum, dia kata, Rasulullah, kau senyum pada aku? Ya, kata Nabi, aku senyum pada kamu. Kenapa kau senyum pada aku? Maladhi saya tanya Nabi, kenapa kau senyum? Nabi kata, kamu walaupun dalam kemiskinan, upaya kamu tak kuat, tapi kamu jalan kamu ke syurga. Rupa-rupanya apa? Rupa lelaki ini adalah di antara orang yang terawal ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Solat di awal pagi. Solat dengan Nabi berjemaah. Tengok tuan-tuan, Nabi guna bahasa lembut, kamu permudah jalan ke syurga. Ini simple saja. Tapi menunjukkan kepada kita bahawa ruang dan peluang itu memang ada. Apalagi dalam konteks keluarga tadi. Dalam konteks keluarga, kalau kita dalam hidup ini ada hasrat,
ada kemahuan, ada keinginan untuk bina keluarga kita bertakwa kepada Allah, insya-Allah dia bukan setakat kita bina, anak-anak kita bina. Anak doa malam siang, ya Allah jadikan kami ahli syurga. Betul. Jadi kesimpulannya Pak Suli Ramli, saya tak ambillah secara detail. Umusanya ialah sebenarnya laluan tu ada. Satu usaha kita mesti berterus. Sebelum tadi kan, tiga tadi kan. Doa mesti, usaha apa ni, doa mesti berterusan, usaha dan harapan. Ya. Tiga benda memang senjata penting kita untuk mendapat nikmat syurga dari Allah satu masa akan datang. Ya. Usaha kena berterusan. Ulang balik, kena penting ni. Betul. Doa kena berterusan dan harapan kepada Allah kita ada. Tapi kalau di awal tak ada, tak tahulah aku ni selamat payah harapan tak ada tak ada harapan. Betul. Baik, wallahu alam. Okey, baik. Jadi kita kena berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diiring dengan usaha yang berkekalan dan juga berterusan. Baik, saya suka Ustaz dengan soalan yang kedua dari sahabat kita bernama Rosden Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksudkan dengan konsep bina syurga di rumah dan bina rumah di syurga? Oh, cantik ayat ni. Serta masuk syurga sekeluarga. Yang kedua, bagaimana untuk kita sekeluarga bersama-sama berusaha merealisasikan agar ia tidak hanya tinggal sebagai slogan semata-mata. Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wallahu alam. Terima kasih kepada Rosden atas soalan. Silakan Ustaz. Dia perkataan cantik tu. Konsep bina syurga di rumah dan bina rumah di syurga. Masya Allah, cantik ayat tu. Saya terkesima juga tu ya, sebab Rosden mungkin orang pakar bahasa kot. Ya, betul. Tapi sebenarnya konsep ini memang konsep tak Islam. Dalam Islam ini kita kena faham bahawa baiti jannati, rumahku syurgaku. Sebab itulah ketenangan dalam rumah patutnya. Betul. Kerehatan patutnya di rumah. Apa pun di rumah sepatutnya. Bukan isu rumah tu sampai 16 juta ringgit. Bukan kalau rumah tu 8 tingkat ada lift. Bukan ya. Walaupun rumah tu mungkin sempit, tapi ketenangan ada. Sebab apa? Pertama daripada sudut fokusnya ialah bina syurga rumah, bermakna dalam rumah tu ahli syurga, ahli rumahnya jaga solat, Masya Allah, jaga ibadat, jaga akhlak. Betul. Komunikasi mereka baik. Tak ada nak bercakap benda yang bukan-bukan, tak ada nak kata mengata, tak ada nak maki amun. Sekurang-kurangnya itulah kalau kita bina syurga kita dah ada dalam rumah kediaman. Ketenangan. Masya Allah. Suami balik dari pejabat pun tak nak ke mana-mana dah, nak balik terus. Tengok-tengok jam, lambat lagi pejabat ke rumah ni. Sebab dia rindu kepada rumah. Itu kita nak. Tapi masalah kita kadang-kadang, saya tak tahulah. Ada ketenangan tu. Balik-balik rumah, maki-memaki. Allah. Balik rumah, kata mengata. Ayah masuk pintu depan, anak lompat pintu belakang. Ya. Anak masuk pintu belakang, ayah lompat keluar. Allah. Ya. Bukan takat ayah anak, isteri suami pun. Isteri masa tengok suami balik, sudah dia kata. Bukan setakat isteri sudah. Balik suami pun kucing pun lari. Kucing dia pun lari. Kata, mendatang ni dia kata kalau aku kena sepak habis dia kata. Allah Akbar. Contohnya. Betul. Sebab ada ketenangan. Dari sudut yang keduanya ialah bina rumah di syurga. Memang sebab perjalanan kita di bumi ini kalau kita penuh dengan kebaikan dari sudut keimanan ketakwaan, nanti kita ialah ketenangan di alam sana. Masya Allah. Benar Allah sebut Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman bertakwa syurga menantinya. Jadi sebab itulah kata para ulama kita, kekuatan meraih syurga ini mesti bermula di atas bumi lagi. Betul. Kalau saya nak kaitkan panjang pula, tapi ringkasnya saya akan sambung nanti. Sebagai contoh dan Hakim, Nabi pernah sebutkan kepada kita bahawa majlis ilmu di bumi ini macam ke syurga dah. Masya Allah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila kamu lintas taman syurga, masuk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, taman syurga di mana? Nabi kata, di tempat mengajar ilmu. Hilaqul ilmi. Hilaqul zikri. Kita belajar ilmu di masjid surah, itu taman syurga sebenarnya. Syurga di bumi dah ada, belum di akhirat dah ada di bumi lagi. Tempat mengaji ilmu, Allah, berjemaah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan yang kedua tadi, soalan kedua tentang kita nak realisasikan. Betul. Kesepakatan itu penting. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kena bersepakat. Kalau di ayah suruh, ayah kena buat dulu. Kalau ayah kata, Mat, solat ya, ni pukul apa dah? Ayah tak solat lagi. Ayah tak buat. Masalah lah kan. Betul. Tapi ayah solat, anak akan ikut. Jadi kekuatan ialah kita mesti ada hubungan
sepadu dari sudut cooperation. Kata orang Jawa, cooperation lah, ya. Yang ni kesatuan hati, kesatuan bicara dan kesatuan amal. Wallahu alam. Okey, baik. Jadi mudah-mudahan bila mana kita membina syurga di rumah, kita dapat membina rumah di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak berjedah seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan berkaitan akhlak, iaitu sekeluarga ke syurga. Baik, sedang penonton, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini pula datangnya dari Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah untuk sebuah keluarga itu dapat masuk syurga bersama sekiranya ada ahli keluarga yang tidak taat kepada Allah dan tidak bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan? Apakah ada peluang harapan sekeluarga masuk ke dalam syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Masrifah atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, Puan Masrifah dan sidang penonton yang dirahmati sekalian. Soalan Puan Masrifah bagi saya soalan yang mencabar sebenarnya. Sebab dalam hubungan kekeluargaan, mana tidak adanya seorang ayah, mana adanya tidak ada seorang ayah dalam kehidupan rumah tangganya, nak tengok anaknya gagal. Betul. Dalam urusan ibadat. Dan tidak ada ibu yang melihat anaknya gagal dan urusan ilmu dan amal. Saya pun sama, saya tahu sebab kita sebagai ketua keluarga, kita nak tengok anak kita berjaya. Betul Ustaz. Tapi kadang-kadang tuan-tuan hujab, kita harapkan hujan tengah hari, kadang tak turun pun hujannya. Ya? Tak turun hujan pun. Itu contoh lah kan. Jadi inilah bagi saya, apa yang penting kepada kita ialah, soalnya ialah kita sentiasa berusaha. Sebut tadi yang kedua al-mujahadah tadi kan, ada yang pertama doa banyak-banyak, kedua mujahadah, ketika kita ada harapan, ada harapan. Dalam hal ini tuan-tuan sekalian, memang hasrat kita macam itulah. Kita nak tengok berjaya. Bahkan kita baca doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tak pernah misskan doa ini daripada kehidupan seharian kita, pagi, petang, malam, siang, terutama kita sebagai ketua keluarga, ayah dan ibu sebagai contohnya. Tetapi dalam keadaan kita usaha, ada juga kadang-kadang standar buah itu ada yang tidak berapa elok. Ya, standar kelapa yang di atas itu kadang-kadang ada satu yang komang, satu buah yang tak elok, yang busuk. Itu kenyataan. Tetapi kita usaha untuk ubati pokok, kita ubati dengan baja supaya pokok itu jadi pokok yang baik. Jadi dalam itu tuan-tuan, Puan Masrifah, usaha kita ada atau tidak? Yang penting bagi saya adalah usaha kena berterus al-mujahadah. Yang pertama, kita sentiasa tunjuk akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji. Sebab komunikasi rumah tangga ini penting. Kita nak bangun komunikasi yang baik. Bercakap hati ke hati. Kalau abang lo tak jaga ibadat, bapa akan kecewa nanti. Kalau tak jaga, tak ajar ilmu, nanti ayah akan kecewa nanti. Ayah tak ada kemampuan lebih, ayah berdoa. Jadi kita bercakap dengan komunikasi yang baik. Bercakap hati ke hati. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, bila kita bercakap hati ke hati, dia akan satu sinaran cahaya kepada kita. Anak akan lebih mengerti. Sebab tu dalam hal ini, saya rasa dalam isu kita bersama keluarga ini, kita nak selamatkan mereka, cakap dengan penuh keinsafan. Dan ada ulama yang kata apa? Al-qudwatu qabla amal. Tunjukkan contoh teladan kepada mereka. Belum kita suruh sesuatu, kita tunjuk contoh dulu. Amalkan. Dan mereka akan nampak, ayahku buat apa dia suruh, ayahku buat apa dia perintah. Ini satu contoh yang baik. Baik, kita usaha, kita berdoa, kita katalah kita tak berjaya. Nak kata gagal, kita berjaya, tak berjaya. Kadang-kadang anak kita tak mengikuti perintah kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kita nak kata Nabi Nuh gagal ke tidak? Tak gagal. Tapi anaknya akhirnya
keluar daripada konteks agama. Syirik kufur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tetap terus berusaha kepada dakwahnya. Bukan masifah. Yang pentinglah kita pada Allah kita berserah. Usaha dah sampai tahapnya, serah pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita rindu tuan-tuan untuk tengok daripada masyar nanti, Abang Long depan kita, Kaalang depan kita, Ucu depan kita. Jalan kita jalan yang satu, yang sama ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, saya pun tak macam sebab di dada nak bercakap lebih tentang soal ini. So saya tahu di mana saya, di mana tuan-tuan. Sebab kita nak tengok dalam kacamata agama, kita berjaya bukan gagal. Wallahu alam. Baik, jadi itu yang perlu kita buat, bercakap hati ke hati supaya membekas pada jiwa anak-anak kita. Baik, kita ada seorang pemanggil Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman Hakim dan juga Ustaz Muhammad Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kita nak masuk surga bukan mudah Ustaz, tapi tak susah juga kalau kena caranya Ustaz. Soalan saya, kadang-kadang kita ni tak sengaja Ustaz. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, tapi kita mengharap supaya Allah terima, tapi perangai kita ni kadang-kadang berubah Ustaz. Masa doa okey, tapi masa turun je daripada tangga masjid jumpa kawan dah lain pula jadinya. Jadi harapan tu macam tak kena pada tempat. Kita mengharap tapi tak kena pada tempatnya. Kadang-kadang ada mak diabaikan, tak sengaja menyinggung perasaan mak. Dah tu pun satu dosa yang cukup besar. Jadi kita cukup takut dengan perkara macam ini Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimanalah kalau boleh Ustaz, kita ni terus istiqamah dan perbuatan kita selari seiring dengan apa yang kita mohon. Kita takut, kita harap, tapi kita kena harapan tu kena tepat pada tempatnya. Jangan ke lain perginya, perangai lain, harap lain. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia hujung nyawa kita. Cantik soalan beliau berkenaan bagaimana kita hari ini Ustaz nak istiqamah. Kerana kadang-kadang harapan kita tinggi tapi tak seiring dengan gaya hidup kita yang nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya mengamati dan cukup memahami apa yang diungkapkan oleh Cik Omar pada pagi, satu luahan rasa yang mungkin itulah kenyataan dalam kita bermasyarakat dan kita sendiri mungkin. Sebab itu asas dalam kita beriman beragama untuk kita mencapai tahap yang penghujungnya syurga menanti, khas dalam konteks keluarga, kita bicara keluarga pada pagi ini ialah kita nak sentiasa kita dalam keadaan sabat. Sabat bahasa Arab namanya tetap dan teguh. Dalam konteks kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahsia yang utama sekali ialah, saya pun tak mampu nak cakap lebih melainkan saya sebut 2-3 perkara yang mudah saja. Rahsia utama sekali ialah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita segala kekuatan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kita minta merayu pada Allah untuk Allah teguhkan hati kita. Betul. Biar amal kita serasi dengan apa yang kita ucapkan. Amal kita ikut apa kita ucapkan. Kalau keluarga tadi kita suruh anak buat, kita yang buat dulu. Betul. Anak akan lihat ini watak si ayahnya. Dia tak cakap kosong. Kalau ayah kata, Long, ayah tak suka Alung kawan dengan budak isap okok, ayah isap okok lah. Tapi kalau ayah isap okok sepanjang malam, siang malam, anak tak akan terima hakikat yang ayah tak begitu keadaannya. Jadi itu pembohongan semata-mata. Sebab penting sekali. Yang kedua ialah kebersamaan. Kalau kita bahasa kita at-ta'awun. Adanya kebersamaan. Dalam apa situasi kita kebersamaan. Kita buat satu perkara bersama-sama. Sebab kita fokus tentang keluarga ni tuan-tuan ya. Kebersamaan bermaksud kita kalau dalam keluarga kita mengaji bersama-sama, solat bersama-sama, pastikan bila sampai waktu panggil anak. Sekarang kita nak solat di rumah hari ini, baba tak sempat ke masjid. Jom setengah jam lagi asal nak masuk, tolong ready. Anak di rumah. Kita tunjuk akhlak kebersamaan itu. Daripada kita angkat terlebih bagi salam, dengan salam-salaman,
dengan mengkucup tangan, kucup apa ni, dahi contoh. Tuan tu benda macam ni, jangan fikir benda kecil sebenarnya. Ini asas-asas yang nampak simple, tetapi menanti kita kemudian ialah faktor kejayaan, kemenangan dan keselesaan akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, dalam suasana kita sekarang, dalam konteks kata cik apa ni, coba tak sengaja macam-macam, sebenarnya kita balik kepada soal hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, hati ini penentu segala-gala. Kita nak sesuatu kebaikan, kita akan cari kebaikan itu. Masya Allah. Jadi kalau kita nak kejahatan, kita buat kejahatan. Tak betul lah kan? Sebab kejahatan kita kena ada kekuatan. Aku nak, ya Allah, kalau keluarga aku nak selamat anakku, ya Allah. Satu dalam Quran, saya akan kupas nanti, Allah beringat dalam kita kepada soal tahrim. Tahrim ke-6, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei manusia, tolong jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Saya akan kupas nanti insya-Allah. Maka Cik Omar, semua datang daripada kita punya diri kita lah. Perubahan ke apa saja, kita menentukan arah-arah perjalanannya. Wallahu a'lam. Baik. Saya tertarik dengan doa yang dikongsikan oleh Ustaz tadi. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini antara doa yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Baik, tadi kita banyak mengupas tentang mereka yang ada pasangan hidup, contoh seperti suami maupun isteri. Kali ini pula soalannya berkaitan bagaimana mereka yang hidup single, Ustaz, ataupun tiada pasangan. Yang diajukan soalan oleh Al-Syal. Assalam Ustaz, da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Syurga itu sangat mahal nilainya. Perlukan mujahadah untuk menjadi penghuninya. Bagaimana jika ada wanita atau lelaki yang tidak ada pasangan hidup, selain patuh dan taat kepada perintah Allah, adakah dengan menjaga kehormatan diri dan maruah keluarga seperti yang berlaku kepada Maryam yang akhirnya Allah beri ganjaran syurga buatnya? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Dalam soal Puan Asyai yang bertanya, dalam soal kenikmatan syurga ini, dia adalah milik semua manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza. Bukan soal keluarga semata-mata. Ada insan yang dalam keadaan penghujung usianya pun tak berkahwin, single sampai kemati. Laki perempuan. Kita pegang satu ayat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Siapa saja di kalangan laki-laki, perempuan yang beriman, hatta single sekalipun, dia beriman takwa Allah, maka kata Allah, kami akan beri kepada kehidupan yang bahagia. Dunia bahagia, akhirat pun dapat syurga. Yang penting adalah jalan ke syurga macam mana, tuan-tuan? Jalan ke syurga adalah dengan kita beramal-amal salih. Anda keluarga ke, anda seorang diri ke, jaga amal salat, buat kebaikan, tunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, jauhi kemaksiatan, selayaknya anda akan ke syurga nanti. Sebab Allah tawar syurga bagi semua hambanya yang baik dan bertakwa pada dia. Jadi soalnya sekarang, anda laki-laki yang single ke perempuan, tak, itu soal di luar daripada konteks tajuk kita, tetapi bila anda ada iman amal, syurga tetap kediaman anda di penghujungnya. Masalah kita ialah kita jaga dah amal kita. Saya bimbang kalau single tak jaga ibadat. Rugi. Keluarga ibadat jaga pun rugi. Sebab itulah ibadat kita jaga, syurga nanti kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Jadi tak kisah kita keseorangan ataupun sudah berpasangan, yang penting tambah baik amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak berjeda sekali lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Daun pandan sangat berharga, boleh dibuat bunga rampai. Tegur menegur sesama keluarga, semoga syurga dapat dicapai. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan topik akhlak, iaitu sekeluarga ke syurga. Baiklah, kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan begini Ustaz, saya tanya. Konsep rumahku syurgaku.
apakah keluarga di dunia ini akan dapat bertemu di akhirat kelak? Okey, saya beri pantun untuk dai kita. Ambil wudu, air telaga, basuh tangan, kaki terlupa. Semua orang inginkan syurga. Amalan di dunia jangan alpa. Sebelum nampak gitu, ketemu kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh yang sudi bertanya kepada kita tentang konsep rumahku syurgaku. Jadi, adakah kita boleh bertemu semula keluarga kita di syurga kelak? Silakan Ustaz. Tuan Haji Ismail dan seluruh penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seorang tokoh besar di kalangan para ulama Islam kita iaitulah Muhammad Al-Ghazali dalam tulisan beliau tentang keluarga dalam Islam. Ya. Syekh Muhammad bukan Imam Ghazali. Muhammad Al-Ghazali tokoh terkini kita, almarhum. Dia catat bahawa keturunan ini dia bukan setakat di bumi. Nasab itu dia akan berpanjangan sampai ke akhirat. Masya-Allah. Maksud kita menikah di bumi, dapat keluarga, dapat anak, dia akan berterusan. Dia tak terhenti dengan kematian. Ya. Suatu di padang mahsyar nanti, banyak benda kita akan capai hasil pada bumi. Contoh kita ambil, ini sebagai contoh lah ni. Dalam hadis Nabi sebut kepada kita, bila orang itu meninggal dunia, "Idza mata banu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila orang itu meninggal dunia di akhir, kata Nabi sallallahu akan terputus semua urusan hidup, melainkan 3 tak putus. Salah satu apa tak putus? Waladin salihan yad'u lahu, anak yang salih doa kepadanya. Jadi bayangan menunjuk kepada kita, Nabi sebut kita bahawa anak soleh kita tinggal tu akan menjadi pahala kepada kita dengan doanya malam siang. Ayah dah mati lama pun, tapi anak di bumi berdoa malam siang, wal amal sedekah jariah, pahala sampai. Bermakna hubungan keturunan tak akan putus. Apalagi di alam sana. Sebab itulah dalam Quran, saat bila mana kita bangkit dalam keadaan kita berjaya dengan syurga, kita akan bertemu kembali. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, dan mereka akan balik pada keluarga masing-masing kegembiraan. Ayah akan jumpa anak masing-masing, anak jumpa ayah masing-masing, anak jumpa ibu masing-masing, ibu akan temu anak masing-masing. Persoalannya sekarang ialah nak sampai ke situ yang kita bincang sekarang ni. Yang tu jangan bimbang. Allah Maha Kaya, Allah tidak akan memisahkan lagi hubungan anak dengan bapa di alam sana. Yang masalah kita sekarang ialah di sini ni. Betul. Apa kita telah mencipta sebuah kehidupan yang nak ke sana sampainya. Masya-Allah. Ini yang kita fikir tuan-tuan, Tuan Haji Ismail, jangan bimbang insya-Allah. Dengan dalil bukti yang banyak tadi, sebut 2-3 dalil, jangan bimbang. Pertemuan akan berlangsung antara keluarga yang bertakwa, kerana kita akan masuk tempat yang sama, syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita paling takut ayahnya ke syurga, anak-anak melambaikan tangan, ayah tolonglah kami. Kami tak dapat syurga Allah. Ini kita paling takut, kita boleh bimbang. Betul. Ini yang kita paling takut tuan. Berpisah kasih kita, dunia berpisah kasih dah. Ayah buat baik, anak tu buat baik. Anak buat benda halal, ayah benda haram. Dunia berpisah kasih, apalagi di alam sana. Kita tuan-tuan cantumkanlah. Kekuatan cantumkan dengan keadaan di mana kekuatan ilmu kita bangunkan. Sebab saya ada buat catatan nota saya, dalam nak ke syurga ini 3 benda kena cantumkan bersama. Pertama, ilmu. Kedua, iman. Ketiga, amal soleh. Inilah orang ke syurga. Bila ilmu berada keluarga, penuh kena keilmuan, faham dosa pahala, faham tentang buruk baik dan beragama, dan iman kental, buat kebajikan bersama-sama, buat amal bersama-sama, dan amal soleh mereka kentalkan, mekukuhkan, insya-Allah syurga akan menanti kita. Allahu Akbar. Menanti kita, masuk, menunggu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Betul. Hari ini Ustaz, kadang-kadang kalau kita lihat ada salah seorang dari ahli keluarga kita yang mungkin masuk ke dalam penjara pun kita dah rasa tak senang duduk, kita rasa sedih dan hibur, apatah lagi kalau adalah salah seorang dari keluarga kita yang masuk ke dalam neraka. Jadi perlu kita perbaiki hubungan sesama keluarga bermula di dunia Ustaz. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz, bila kita sebut juga tentang topik kita keluarga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi nak meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Kak Iyat sini Nuhaiti. Ya Kak Iyat, silakan Kak Iyat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak Iyat ya. Soalan Kak Iyat Ustaz, dalam membina jalan ke syurga Ustaz,
hubungan silaturahim sangat penting Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta nasihat Ustaz, bagaimana sebagai seorang anak untuk kita menasihatkan ibu bapa kita agar menjaga silaturahim, sebab kadang kita tengok berkaitan dengan harta pusaka Ustaz, sehingga bergaduh di antara ibu saudara, datuk nenek, sehingga ada yang dah mati pun Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta nasihat Ustaz, adakah sebagai anak kita berhak untuk memberi pandangan? Sebab kadang kita tengok walaupun usia anak-anak kita masih muda, terkadang kita lihat mereka terlebih matang daripada orang-orang dewasa ni Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta nasihat Ustaz, bagaimana untuk membina kembali silaturahim yang telah terputus Ustaz. Kita bimbang sebab bagai kata orang kita, kalau semayang tu minta balik Ustaz, kalau silaturahim tidak baik dia akan bau syurga Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, hari ini kita perlu jaga dua Ustaz ya. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga hablum minan nas. Dan kadang-kadang mungkin nasihat itu datangnya daripada budak yang kecil. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Subhanallazim. Kak Ayat berikan satu soalan yang agak, saya rasa memang soalan agak berat sebenarnya. Sebab sesaat bila kita di atas bumi Allah ini dah putus hubungan cinta sayang kasih, berlaku perbalahan, berlaku perkelahian, permusuhan sehingga tak pergi mari. Allah. Di kalangan adik-beradik pun, di kalangan boleh jadi mak ayah dengan anak sendiri pun, anak pinggirkan ibu ayah. Tuan-tuan ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tak akan ke syurga orang yang putuskan ar-rahim itu. Allah. Tak ke syurga. Tuan-tuan sekalian, saya kira dalam isu ni apa yang penting ialah kita terpaksa melihat balik dalam konteks hubungan kekeluargaan. Kerana titik-titik permusuhan sebab harta benda, tak puas hati dengan persoalan kehidupan semasa, dalam soal mungkin kasih sayang cinta. Contohnya bukan soal harta kadang-kadang dah hakim. Kadang-kadang soal kasih sayang pun ayah kadang lebihkan anak, abang long dia lebihkan. Sebab apa? Abang long cerdik, yang bongsu ini tak bercerdik, dipinggirkan. Ataupun abang long seorang tuan kuat cerdik, ditolak ke tepi. Tapi adik kedua ketiga ni cerdik, bergajuan negara, diangkat, dijulang. Maka bercakap, anak aku yang dua tiga cerdik, yang pertama tu bodoh sangat, kau tak apa. Ini memisahkan hubungan. Betul, bagi saya kecerdikan kena ada kepada semua pihak. Kepada mak ayah, tolonglah jaga nilai hubungan yang ampuh dengan anak-anak. Jangan kita letak di sana satu gap. Sekalipun anak kita mungkin dah cerdik, tak cerdik, mereka tetap zuriat kita. Darah balung darah kita. Tak cerdik macam dia pun darah kita. Keturunan kita. Darah si adik walaupun dia tak cerdik macam mana, tetap keturunan kita. Betul. Kita lahirkan, kita besarkan. Maka ibu bapa tuan, tolonglah amati perkara ini. Kalau kita tak gap sehingga anak kita rasa terhina, terbuang sebab kita yang melakukannya, itulah antara ancaman kita tak akan syurga bersama-sama. Hubungan putus, apalagi soal harta benda pun sama. Kadang-kadang isu harta ni bukan saja sudut faraid, dunia lagi. Kerana anak-anak ni cerdik berlebih, yang ni kurang cerdik tak berapa diberi. Tuan-tuan, tolonglah. Saya setuju ke ayat tadi, ini semua datang daripada hati yang suci. Maka kita malam siang kena berfikir jauh ke hadapan. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak, ya Allah, aku jauh daripada sifat-sifat yang keji, sifat yang buruk. Kesayang yang sifatnya tak sama ke, perasaan sayang kasih yang tak stabil, jangan ada. Apalagi soal harta benda dan seumpamanya. Itu semasa di bumi, baik tuan-tuan, semasa kita hidup, baik kadang-kadang selepas kematian. Bab faraid contoh tadi kan, tak boleh terima sebab pembagian nampak macam tidak adil. Ini kenapa abang long dapat sekian, kenapa dapat sekian, yang perempuan dapat sekian. Contoh, saya tak bicara tentang hukum detail, tapi kadang kita rasa apa, ini tidak adil. Akhirnya berpisah kasih. Adik-beradik dah berpisah kasih, tak bertegur siapa dah belas tahun contohnya. Tuan-tuan sekalian, cukup-cukuplah. Allah tidak akan redha kehidupan sebegini. Maka kita nak cantumkan balik dengan 4 perkara penting. Ini saya kira sebagai rumusan ke ayatnya. Yang pertama, tolonglah pegang ilmu kukuh-kukuh di hati di dada. Belajarlah hukum hakam berkaitan soal ibadat, amalan, ilmu. Yang kedua, kita sentiasa ingat bahawa syurga ni bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Tapi kita usaha ke arah situ. Dan kita nak capai kejayaan, kemenangan yang abadi. Yang ketiga, kita mesti jaga hubungan kita secara kukuh. Kita nak berpecah kasih di alam sana. Kalau kita di bumi dalam keadaan kita rasa cinta sayang,
kekalkan sampai ke mati. Yang keempat ialah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di atas dosa-dosa kita, supaya kita tidak dalam keadaan terpinggir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawapan saya secara mudah kepada Kak tadi. Dan saya mengamati cerita sebab saya dengar banyak cerita tentang hubungan putus di jalanan. Dan tahap yang paling menakutkan bukan setakat isu harta. Isu saya kasih tadi. Ayah dipinggirkan, ayah dah usia lanjut, anak tak kisah. Ya tuan-tuan, macam mana nak ke syurga Allah kalau kita sudah berada dekat ada macam tu di dunia Allah yang terbentang ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Baik Ustaz, kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yas Abu Bakar daripada Air Hitam, Penang. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz dan juga Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni mendambakan syurga sekeluarga. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai ayah dalam rumah tangga ni, cabarannya amat besar sekali. Kita tengok di dalam cerita-cerita Nabi Nuh alaihi salam, anak-anaknya juga tak dapat masuk syurga bersama. Sedangkan Nabi Muhammad juga bapa saudaranya juga tak ada juga yang tak masuk syurga bersama. Bagaimanakah kita seorang ayah dalam keluarga ini untuk mendambakan anak-anak, menarik anak-anak ke syurga ni? Memang cabarannya sungguh hebat. Di zaman yang mencabar ni. Jadi persoalan saya, perlukah memang perlu pendidikan agama yang diutamakan? Dan juga ayah dan ibu bapa ni sebagai contoh tauladan. Dan juga doa itu penting juga, bukan ke Ustaz? Doa ni memainkan peranan, tetapi kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Dalam doa kita tak mendoakan ahli keluarga kita. Kita hanya berdoa untuk diri kita saja. Kaum kerabat, sahabat andai dengan, dan juga umat muslimat kita kadang-kadang ni sombong juga. Jadi minta pencerahan untuk mendapatkan, untuk doa-doa ni perlukah ataupun ilmukah terlebih dahulu untuk kita sebagai khalifah dalam keluarga ni, barulah kita dapat menarik sedikit demi sedikit anak-anak kita ni dekat dengan agama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Penang yang sudi bertanyakan soalan kepada kita. Tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membahaskan topik akhlak, iaitu berkaitan keluarga ke syurga. Dan tadi sebelum kita rehat, ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Tuan Ilyas Abu Bakar, berkaitan peranan seorang ayah. Lagi-lagi hari ini cabaran yang mendatang begitu sukar. Jadi bagaimanakah mungkin Ustaz boleh nasihat sebagai seorang ayah dalam kita memainkan peranan membawa keluarga kita ke syurga? Silakan Ustaz. Saya kira tuan-tuan yang menonton pada pagi ini telah mendengar soalan yang cukup menarik dan sedikit pandangan yang dikemukakan oleh Cik Ilyas daripada Pulau Pinang. Dan saya mengamati, mencermati apa yang diungkap, dan saya rasa air mata pun nak hampir menitis. Sebab saya tahu apa yang Cik dia sebut tadi ada sesuatu yang kena dengan kita semua. Betul. Cabarannya. Balik pada cerita Nabi Nuh yang Allah uji, seorang Nabi. Tapi anaknya ada yang menolak agama, bahkan tenggelam dalam lautan, dalam keadaan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, kita faham sangat. Tapi apa pun keadaan kita, bagi saya jawapan yang paling jelas ialah usaha berterusan, doa berpanjangan. Cuma bagi saya nampak dalam kerangka ini ialah bagaimana dalam proses kita bina rumah tangga ini, saya bercakap untuk saya juga ni,
saya tuan-tuan, saya bercakap dalam nada ketakutan pun ada. Kebimbangan pun ada sebenarnya. Saya dukupan jantung saya tak berapa nak stabil di Hakim. Sebab bila tengok tajuk ini, ya Allah, tajuk berat sebenarnya. Tapi bagi saya dalam hal di Cik Elias, ada 2-3 jawapan yang saya ringkaskan. Dalam Islam ini, dia ada beberapa step. Kita usaha ke situ. Pertama, terdapat keluarga yang berjaya sebelum perkahwinan. Belum kahwin, kita pilih siapa pasangan kita. Betul. Nabi bersabda kepada kita, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Pilih di mana kamu nak tumpah air mani kamu. Kenapa? Perkahwinan adalah satu warisan. Betul. Warisan. Pemilihan jodoh yang baik, insya-Allah hasilkan sebuah keluarga yang baik. Masya-Allah. Kenapa? Jodoh kita kerana agama. Bukan kerana cantik semata-mata, bukan kerana harta semata-mata, tapi kerana agama. Lidiniha fadhfar bidat terbiat yadak. Kamu selamat. Jadi bagi saya ialah pemilihan itu kita pastikan. Kita usaha. Kemudian bukan jodoh saja. Dalam rumah tangga kita bangunkan. Bina nilai keimanan. Betul, semangat kerjasama dalam beribadat penting. Suami isteri. Sembahyang bersama, doa bersama. Yang kita takut Cik Elias ialah suami kaki ibadat, isteri tak tahu ibadat. Allah. Suami tak sampaikan ilmu kepada isterinya. Bahkan akhirnya isteri kejahilan. Suami ke masjid lagi. Ini yang kita tak nak. Kita nak kita bersama-sama. Kemudian ketiga ialah bila anak-anak kita muncul. Anak adalah satu amanah pada Allah Azza wa Jalla. Anak amanah. Darah dagingnya amanah kepada kita. Bukan beri suapan makan. Nak makan apa, nak minum apa. Tapi suapan ilmu sekali. Ajaran, teguran. Yang keempat ialah kita bina hubungan secara intim melalui akhlak terpuji. Cik Elias, kita faham. Kita usaha, kadang-kadang kita gagal. Allah Maha Kaya. Tetapi dalam agama, usaha berterusan. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kita usaha, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah saya yakin percaya. Titisan air mata seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya, Allah takkan tolak. Nabi sebut hadis, Nabi kata apa? 3 doa Allah takkan tolak. Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna. 3 doa Allah takkan tolak. Salah satu kata Nabi, da'watul walidi lil walid. Doa bapa kepada si anaknya. Doa ibu kepada anaknya, kata Nabi, Allah takkan tolak. Allah. Kita buat setakat mana? Jam berapa kita bangun? Jam 3 bangun ke tidak? Pukul 4 tidak? Apa doa kita kepada anak kita? Tuan-tuan sekalian, kejayaan menanti insya-Allah. Kita usaha, ya. Cik Elias, saya tahu saya pun juga seorang ayah, seorang bapa, tetapi insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla, keimanan yang kita miliki akan membentuk suasana lebih baik untuk hari-hari mendatang. Ujian tetap ujian. Tapi ujian itu boleh diatasi dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Sah Ziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk adab dalam berdakwah, terutamanya pada ahli keluarga? Ini kerana apabila menegur ahli keluarga ini amat sukar kerana jika tersalah dalam ucapannya menyebabkan mudah kecil hatinya. Bagaimana adab dalam teguran untuk mengajak kebaikan agar sekeluarga dapat masuk ke syurga? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sah Ziatul Siddiq atas soalan. Silakan. Betul. Ustaz. Dia kirim soalan pun soalan semasa. Kadang-kadang dalam hubungan kita kekeluargaan ini, salah ucap, salah cakap menimbulkan keresahan, menimbulkan kegentingan hubungan, apalagi akan timbul sensitiviti yang tidak elok, terutama dalam hubungan kita dengan anak-anak lah. Hasrat seorang bapa cantik, baik dan bagus, nak tengok anak berjaya, tapi anak kadang-kadang moralnya tak apa nak kukuh, dia anggap satu tekanan buat dia. Ayah ni kongkong saya lah, ayah ni suruh saya semayang, tak payah suruh sangat, saya pandai-pandai. Tuan-tuan sekalian, itulah cabaran untuk rumah tangga. Balik soalan Cik Elias tadi, itu cabaran sebenarnya. Sebab itu bagi saya yang penting dalam kita beradab ini ialah, yang pertama sekali kita kena mensolehkan diri kita sendiri. Islah diri kita sendiri. Bahasa agama mensoleh, kita cuba bina kita punya kemantapan dari sudut ilmu, sudut keimanan kita sendiri. Sebab kadang-kadang kegagalan kita ni, saya sendirilah, ialah kerana kita tak mensoleh kita, tak mensolehkan kita. Kita kadang bercakap
tak ada di sana. Orang kata batas-batasnya. Ya. Marah dengan maki hamun. Allah. Ya, anak tak bangun subuh, budak ni memang teruk perangai. Perangai buruk ni. Apa cerita ni? Kita jangan cakap macam tu. Sebut kepada anak kita, subuh ni bang, berkat. Abang bukan bangun nak sampai 2 jam pun, sekejap je subuh pun. Betul. Kita bercakap nada. Ya Allah, ya Tuhanku, anak. Jadi kita bercakap dalam keadaan jiwa kita soleh. Ya. Sama juga kita dalam keadaan tegur menegur. Dalam soal keluarga, kadang-kadang kita tak ada kekuatan soleh diri ni. Kita orang kata kita bercakap tanpa ada insurans. Ya. Kadang-kadang kata-kata yang tajam, yang buruk. Manusia tu ada perasaan. Betul. Perasaan kena dijagai. So dalam hal ini bila kita jaga, mengetahui tentang cara kita nak menegur, Ya. dengan cara terbaik berhemah, orang boleh faham, anak kita boleh faham. Betul. Kemudian dengan keadaan kita banyak berdoa kepada Allah. Saya sebut doa balik sebab doa ini sangat penting. Betul. Allah yang boleh bolakkan hati manusia. Betul. Allah berkuasa penuh. Dengan harapan kita, Allah campakkan hidayah kepada anak kita. Allah. Suatu dalam hal ini, Puan Satu Siddiq, yang pentinglah kita kena ada kekuatan. Khasnya dalam keluarga, gabungan antara ayah dan mak. Kalau ada anak-anak. Ya. Kalau ayah menekan, mak janganlah menekan sangat pula. Ayah kata budak ni memang tak cerdik, mak kata memang bodoh budak ni. Tak kenalah. Ya, betul. Ya? Jadi sudut hukumnya kena ada kekuatan bersama. Betul. Tunjukkan sifat di mana sikap timbal balik. Mak cakap sesuatu yang agak menekan, ayah sambung. Mak kata bagus tu. Kalau Angah dengar, mak cakap betul. Ayah pun setuju. Tapi kalau dia kita ada kekuatan. Tapi kalau kita ada sikap yang sebalik negatif, mak suruh, ayah kata apa? Kata contohnya, saya ambil contoh lah. Contoh ini mungkin tak berapa betul, tapi bagi saya betul. Ya? Ayah suruh semayang. Jom kita pergi semayang ke masjid sekarang, dah pukul dekat maghrib. Mak kata apa? Alah bang, tu budak-budak lagi tu biarlah bang. Contohnya. Salah tu ya? Salah lah. Betul. Jadi anak akan terasa, oh, defend aku mak aku lah. Jadi akhirnya berlaku pertembungan. Betul. Jadi sebab itulah mak ayah dia kena ada satu komunikasi yang baik, kena ada hubungan yang rapat. Betul. Berfikir tentang soal anak. Di mana anak kekurangan. Bang, anak kita ni, saya tengok kasar depan saya tadi bang. Tak boleh biarkan. Suami tu ambil kesempatan. Ya. Dapati anak tanya macam mana. Jadi benda macam penting. Sebab itulah bahasa fikir. Dalam rumah tangga kena ada ilmu. Ya. Betul. Ilmu ke rumah tangga. Ya. Keibubapaan namanya. Betul. Parenting skill kena ada. Wallahualam. Betul. Kita hari ni kalau nak makan ada adab, nak masuk ke tandas ada adab. Betul. Dan bila kita nak menasihati dalam keluarga pun kena ada adab. Kepada ayah dan ibu kalau nak bercakap dengan anak-anak, gunakan bahasa yang lembut. Begitu juga kepada anak-anak, bila mana nak bercakap dengan ibu dan ayah, bercakaplah dengan nada yang lembut supaya apa? Apa yang kita cakapkan itu sampai ke jiwa masing-masing. Baik, saya nak terus membaca soalan dan kali ini pula dari sahabat kita bernama Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah masuk syurga sekeluarga seandainya dalam keluarga itu ada juga anak-anak syurga OKU, dan apakah anak itu boleh menarik ahli keluarganya yang lain kerana dalam menjaga anak syurga ada juga ujiannya dan bukan mudah nak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimanakah nak menghadapi cakap-cakap orang, tak apa, awak dah ada aset untuk ke syurga. Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, kita nak jawab soalan tersebut pada siaran TV9 selepas ini kerana kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Apa tanda keluarga syurga? Halal dan haram sama dijaga. Apa tanda keluarga bahagia? Bila bertemu hilang sengsara. Apa tanda keluarga syurga? Sama bapa hormat, sama ibu menjaga. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan topik akhlak berkaitan sekeluarga ingin ke dalam syurga. Baik, tadi kita ada tunda satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Kalau boleh kita bacakan semula. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah masuk syurga sekeluarga seandainya dalam keluarga itu ada juga anak-anak syurga OKU, dan apakah anak itu boleh menarik ahli keluarganya yang lain? Kerana dalam menjaga anak syurga ada juga ujiannya dan bukan mudah nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah nak menghadapi cakap-cakap orang? Tak apa, awak dah ada aset untuk ke syurga. Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby atas soalan. Silakan. Okey, terima kasih Puan Ruby. Soalan yang cukup cantik dan menarik, apalagi dalam kerangka ada orang-orang yang Allah uji dengan anaknya dalam suasana orang kelainan upaya, kurang upaya. Masya Allah, anak yang autism, macam-macam lah ya. Allahu Akbar. Baik. Tentang soal anak ini tuan-tuan, dia bukan setakat menanti anak OKU dapat pahala kepada kita. Ya. Anak yang sihat walafiat pun, dia aset kepada kita daripada alam kubur lagi. Betul. Hingga pada alam barzakh nanti. Allah. Satu sebutkan tadi, kalau tuan masih ingat dalam hadis sebutkan tadi bahawa ada 3 amalan yang terputus, yang tak akan putus kepada kita. Salah satu kata Nabi SAW, anak yang soleh doa kepada kita, waladin soleh yad'u lahu. Jadi anak ini aset kepada kita. Dia keadaan sempurna, lengkap akal, tapi dia jaga ibadat, dia berdoa, aset kepada kita pada alam kubur hingga alam barzakh. Apalagi anak kita yang OKU tadi. Betul. Anak yang kehilangan segala kekuatan fizikal, mungkin akalnya tak sempurna, penglihatan tak ada kekuatan, bahkan mungkin autism tadi yang dalam keadaan tak erti nak jaga diri. Tuan-tuan sekalian, ya, anak ini adalah rezeki kepada kita. Dan mereka boleh jadi aset kepada kita untuk dapat rahmat Allah di padang mahsyar nanti. Tetapi kena ingat, aset itu tidak akan dapat disempurna kecuali kita jaga hak dia. Jaga dengan jagaan rapi, makan minumnya, jagaan kehidupannya, kita tanpa merungut. Tapi kalau kita kata budak ini menyusahkan aku, Allah, budak ini menyusahkan hidup aku sampai aku tak buat kerja, itu satu cara kita telah bercakap kepada Allah dengan cakapan yang tidak betul. Allah. Sedangkan itu ujian pada Allah kepada kita. Ya. Dan ujian itu keterima dengan kebaikan, anak tadi aset pada kita. Betul. Jadi tuan-tuan Puan Ruby yang bertanya, syukurlah pada Allah Azza wa Jalla. Saya bercakap ini secara umum. Saya tak uji Allah, tak uji saya dengan anak OKU, tapi saya faham bila saya tengok anak-anak sampai 3-4 orang OKU, yang ni buta mata, yang ni tak boleh bercakap, Allah, yang ni otak tak sempurna, Masya Allah, tapi kesabaran itu dan dia jaga ibadat. Yang keduanya, kalau disebut kepada Puan Ruby tadi, awak dah ada aset ke syurga kan? Jadi seronoklah. Dia begini, tetap dalam Islam, kewajipan kita sebagai individu Muslim tak kena ada kewajipan ibadat. Jangan pula anak kita 5 orang OKU, kita pun tenang, sembahyang subuh pun tidak, ke masjid pun tidak, dari aset. Tak betul. Betul. Sebab kewajipan individu tetap ada insya-Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah akan tanya kita secara individu, amal kita, iman kita, takwa kita. Cuma anak tadi menambah aset lagi. Kalau kita ibarat, saya ibarat ni, kalau kita syurga tangga yang tangga yang ekonomi, syurga nanti syurga Masya yang Allah. First class lah. Masya Allah. Syurga dah ekonomi, tapi dengan anak kita OKU tadi aset besar, kita jaga ibadat, kita dapat first class di syurga nanti. Jadi tuan-tuan, jangan ambil sikap, orang kata apa, sikap mudah-mudah, kerana anak kita ni OKU, kita menanti syurga. Tak, kita wajib ibadat. Sebab hal ini jelas Quran sebut kita, antaranya kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran, Allah sebut kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku jadikan kamu untuk beribadat. Wajib ibadat kena selesaikan. Halal haram kena faham. Betul. Dosa paling kena tahu. Jangan ambil sikap permudah-mudahkan apa yang Allah berikan itu. Wallahu alam. Baik, jadi setiap anak kita merupakan aset kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia aset daripada alam kubur lagi. Betul.
sampai alam mahsyar. Masya Allah. Okey Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Musa daripada Banting. Ya. Silakan puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya biar jangan keliru tentang golongan orang yang susah nak masuk surga ni. Contohnya orang-orang yang dah putus tunang, dia terus membuang tak mengenali sesuatu. Dan satu lagi orang yang telah bercerai. Dia dah tak nak lagi jumpa, dan kalau jumpa pun tak bertegur sapa. Dengan bekas mentua tak bertegur, sama-sama tak bertegur, dan dengan bekas suami dia dah melepaskan kata-kata tak nak jejak rumahnya lagi sebab dah bercerai kan. Adakah golongan ini orang yang telah memutus silaturahim dan tak akan bau surga? Masya Allah. Tak boleh masuk surga. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani dari Banting bertanya tentang bagaimana Ustaz, ada kala di antara kita yang mungkin sudah bercerai, tetapi adakah orang yang tidak menjaga hubungan baik lagi dengan keluarga yang sudah terpisah itu akan masuk ke dalam neraka atau bagaimana? Puan Siti Rohani dan rakan penonton di luar sana, amat malang kalau kita ambil sikap di atas kejahilan kita. Ya. Amat mengecewakan kita bersikap di atas kejahilan kita sendiri. Siapa kita sampai tahap kita nak putuskan ar-rahim? Allah. Nak putus hubungan dalam agama. Perceraian itu tidak bermaksud terputus segala-galanya. Ya. Takdir bercerai seorang ibu dengan seorang bapa. Suami isteri lah ni. Ya. Yang bercerai, yang putus hubungan dari sudut hubungan kebersamaan sahaja. Tetapi hubungan keimanan tetap kekal. Sebab tu hari ini kalau ada kalangan yang berkahwin bercerai, berpisah kasih, tak bertegur siapa, kata mengata yang keji, sampai menyebar benda-benda yang buruk tentang masing-masing. Inilah tanda kejahilan kita. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi la taqata'u wa la tadabaru. Wala tanajashu, jangan kamu berpaling-paling, putus hubungan. Itulah ilmu kita kena cari. Putus daripada hubungan perkahwinan, itu sekadar putus hubungan yang namanya hubungan perkahwinan. Tapi rahim tetap kekal. Itulah kita kena ada satu keceriaan dalam hati kita. Dia adalah bukan suami aku tapi insan seagama. Betul. Apalagi kalau ada anak di luar sana. Betul. Itulah kita punya nadi kekuatan lebih berharga kepada kita. Sebab anak tu riak kita. Waktu bagi saya tak setuju, minta maaf tuan-tuan. Hari ini bila bercerai saja minta maaf. Anak dipisahkan kasih dengan bapa. Allah. Mak kadang-kadang ambil sikap yang negatif. Tu bapak kamu, jangan percaya kat dia. Allah. Bapak kamu tu buruk perangai. Mak tak suka, jangan dekati dia. Itu suami isteri, kadang-kadang suami pula. Mak kau tu tak boleh buat okey bercara. Tak payah pergi jumpa dia. Ini orang jahat sama sekali. Tak payah jumpa. Tuan-tuan, siapa kita nak kata macam tu? Betul. Atas apa pun kesalahan berlaku, tetap hamba Allah ada di sana hubungan keagamaan. Betul. Hormat menghormati. Jadi itulah pemisah kasih macam tu, percayalah, ia satu dosa yang besar. Ia masuk dalam kerangka yang Nabi sebut, la yadkhul jannata qati'un, tak ke syurga orang putus rahim. Sebab tu saya minta maaf. Kepada pasangan dah berkahwin, bercerai, tolong jangan api-apikan permusuhan. Saya lebatkan anak-anak kemudiannya benci kepada ayah. Sebab anak, mak bencikan ayahnya. Ataupun ayah benci ke mak, sebab anak tak boleh tegur mak, tak boleh jumpa, tak nak bersama. Sebab ayah api-apikan. Tuan-tuan, minta maaf, ini bukan akhlak dalam Islam, ini akhlak syaitan yang durjana, yang cuba menelurkan perasaan benci, dendam sampai mati. Tuan-tuan, tolong sangat-sangat. Sebab kita nak hidup suasana hubungan keimanan kekal, sekalipun hubungan kemanusiaan kita sudah pun terputuskan perceraian. Keimanan tetap kekal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kita bicarakan tentang hubungan suami dan isteri. Bagaimana pula dengan seorang ayah ataupun ibu kepada anak-anaknya, seperti yang diajukan soalan oleh Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, sekiranya ada ibu bapa yang meninggal dunia yang tidak sempat untuk bertaubat, adakah masih ada harapan bagi mereka untuk ke syurga sekiranya anak-anak mereka sentiasa mengirimkan pahala dengan berbuat banyak kebaikan di dunia?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni atas soalan. Sebenarnya Puan Mazni yang bertanya dan tuan-tuan puan semua, soal khitam atau penutup hidup kita dengan Allah ini Allah Maha mengetahui. Ya. Seorang ayah, kita nak kata tak bertaubat, kita tak tahu. Ayah kita mungkin bertaubat. Betul. Sekalipun dia tak bertaubat, itu hak Allah Azza wa Jalla. Dosanya dia pikul. Betul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak akan pikul dosa orang lain. Ayah buat dosa, dia pikul dosanya. Dia bertaubat terima. Soalnya sekarang, kita anak-anak, anak kena berkhidmat untuk siapa? Tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Betul. Minta keampunan, kerahmatan, buat amal baik, niat pahala sampai. Itulah kita punya authority dalam sudut amalan kita. Yang berbaki kepada Allah, kita minta lah, ya Allah, dia ayahku orang yang kurang ilmu, Engkau Maha Pengampun. Kami sayang pada ayah kami. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bercakap pada ayahku ni tak pernah bertaubat, biarlah dia macam tu. Tak kena. Betul. Sebagai anak, dia kena ada bakti. Kena ada rasa secita sebab darah daging ayah anda, darah daging anda. Betul. Jantung anda. Darah-darah anda. Sendi tulang sendiri kita. Allah. Jadi sekali dia buat kesilapan macam mana, kita tetap kena minta pada Allah kebaikan, kemuliaan. Dan kita anak soleh, buatlah kebaikan. Kita buat amal kebajikan, derma sedekah. Ya Allah, aku nak mohon ya Allah, mudah-mudahan pahala ini sampai kepada ayahku. Berbakti terus-teruskan. Sebab kebaktian itu tidak akan pernah terpadam sekalipun kematian berlaku, hatta ayah kita macam mana. Termasuk dalam kerangka yang sama, kalau ibu tu seorang bukan Muslim, kata ibu seorang bukan Muslim, ya, anak ada juga kekuatan untuk buat kebaikan. Jadi yang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak salah bagi anak kata anak dia seorang Muslim, ibunya meninggal tidak Islam, agama bukan Islam. Tidak salah Islam, kata para ulama, untuk anak buat kebaikan. Pahala dia buat, ya Allah, aku nak bagi pahala pada ibuku. Di ibuku, jantung hatiku, darah-darahku, sendi tulang sendi aku. Yang berbaki kepada Allah. Allah Maha Kaya. Yang berbaki, Allah punya cerita, bukan kita. Kita usaha kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, jadi setiap orang ada tanggungjawab sebagai seorang ayah, nasihat kepada anak, dan anak pun doa semula kepada ibu dan ayah. Betul. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita, apa yang baik boleh sama-sama kita amal dan sebarkan pula kepada mereka yang lain. Baik, jadi soalan seterusnya datang dari Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati. Waalaikumsalam. Apakah adab dan doa yang perlu diamalkan bagi seorang ketua keluarga membawa sekeluarga masuk ke syurga? Adakah kita sekeluarga masuk syurga sekiranya ada seorang yang kurang melakukan amal ibadahnya? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Roslan dan Da'i. Senyum nampak gigi, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Patut terpilih soalan Ustaz, ada pantun di hujung tu. Itu kredit. Silakan. Kredit kepada okay. Ya. Baik, Cik Johari bertanya, saya tertarik soalan cukup bagus sekali. Apakah adab doa yang diamalkan oleh keluarga? Saya kira dalam kesempatan kita bersama keluarga ini, tetap kita usaha dengan gigih, dengan fizikal kita. Tunjuk contoh toladan. Solat awal waktu anak ikuti. Bercakap betul anak patuhi. Cakap benar anak akan ikuti. Kita muamalah dengan mak dia, dengan isteri kita dengan baik, anak akan perhati. Betul. Tapi tetap bagi saya ada lagi satu cabang penting dalam kita bermuamalah anak ini, berdoa. Semacam kata Johari tadi. Tuan-tuan sekalian, ambillah kesempatan banyakkan doa, sebab Nabi Ibrahim AS. Sebagai contoh, apa Nabi sebut kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Ini Allah sebut dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah bagaimana Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku kekal dalam salat, demikian zuriatku ya Allah, kekal dalam salat dan terima doa kami. Jadi makna ini sebagai contoh bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, merintih kekal dalam salat, dalam keimanan buat dirinya kepada keluarganya. Itu sebagai contoh Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, saya mengambil satu lagi panduan daripada tulisan yang cukup menarik. Saya tak baca di awal tadi, iaitu tulisan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata apa? Bila kita ada nilai baik dalam kehidupan rumah tangga, itulah laluan ke syurga. Allah. Apa nilai baik kita keluarga ini? Banyak sebenarnya. Daripada percakapan, perkataan, perbuatan, amalan, ibadat, itulah laluan kita. Jadi kata Imam Muhammad Al-Ghazali, kalau ketua keluarga boleh pertahankan semua skup kebaikan, tambah dengan doa pula, dia sedang mencetak jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla bersama keluarganya sekali. Dalam Al-Quran sebagai contoh Allah sebut dalam surah At-Tur. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wama alatnahum min amalin syai'. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang beriman yang diturut zuriat mereka nanti akan ke syurga bersama-sama. Allah. Orang beriman akan bawa syurga bersama, akan ke syurga bersama dengan anak isterinya. Kata Allah Azza wa Jalla, nanti kami himpunkan mereka bersama. Tuan sekalian, boleh tengok, boleh rujuk dalam surah At-Tur 21. Tuan-tuan, Cik Johari bertanya tadi, artinya kita usaha gigih. Cuma tinggal soalan kedua tadi ialah, kalau ada yang kurang melakukan amal, kurang tu kita tak boleh nak disebahkan, kita tak boleh sebut cara detail kan. Manusia ada dosa. Itulah manusia. Betul. Kita tahu kita pendosa. Kita ada kekurangan. Sekalipun kita rasa kita buat amal, kita pendosa. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sempat bertaubat, mohon keampunan, Allah boleh hapuskan dosa kita. Yang takutnya adalah kita kekal dalam dosa tanpa taubat. Ini kita bertakut di akhir. Kekal dengan dosa tak bertaubat sampai ke mati. Allah tak nak macam. Sebab itulah maka dalam hal ini kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia ada. Tapi kita jaga ibadat, jaga amal, jaga taubat, insya-Allah Allah tak kecewa kita. Itulah kita harapkan. Memang sampai di pada masa nanti kita harap sekalipun ada kita ada kekurangan, tetapi Allah Maha Pengampun, akhirnya akan bersama kita, kata Allah dalam At-Tur. Saya minta tuan terujuk balik At-Tur ayat 21 insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Dadain. Waalaikumsalam. Saya Haji Harun daripada Gombadak Terengganu. Ada satu soalan lah nak tanya. Silakan tuan. Ini. Dia tu meninggal masa kecil lah. Kecil lagi lah masa meninggal, tapi dia kata dia tak patut dah buat ibadat, tak patut semayang. Cuma dah ada masa kecil mana dia meninggal masa kecil itu boleh tarik dia ke surga. Dia kata sepatut dia untuk berzikir je. Gitu. Betul ke tak tu Ustaz macam tu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Harun dari Terengganu sudi bertanya. Cantik soalan beliau Ustaz. Berkaitan, ada orang ini relax je. Pakcik tak solat ke? Dah ada anak yang akan tarik aku ke syurga. Bagaimana Ustaz? Ini pandangan menunjukkan kejahilan yang tak bertepi. Kejahilan tak bertepi. So dalam agama tuan-tuan, kewajipan beribadat adalah kewajipan mutlak pada semua hamba Allah Azza wa Jalla, tanpa cuai. Itulah kewajipan. Allah sebut Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiap orang wajib beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, memahami hukum hakam, halal, haram, dosa, pahala. Memahami dosa, pahala, hukum hakam, kena faham. Ini adalah kewajipan mutlak dalam Islam. Dan taklif ini taklif yang qat'i, yang sabit dalam nas-nas Nabi SAW. Jadi kalau kita ambil sikap macam itu, kejahilan. Betul. Atas dasar kerana anaknya dah ada mati masa kecil, 2-3 orang, bukan seorang, 2-3 orang, asad. Saya sebut tadi kan, tuan-tuan sekalian, ini kan kejahilan tak bertepi, silap besar. Sedangkan kita dengan Tuhan nanti, anak tadi sekadar menambah kebaikan kita atas amal soleh kita. Betul. Kalau kita ada amal soleh yang baik, anak juga ada kematian masa kecil, anak kita okey sebagai itu menambah kebaikan kita. Tapi hubungan ibadat tidak pernah terhenti sampai kita mati. Bab solat,
bab ibadat, puasa, zakat sampai ke mati wajib tunaikan. Jadi orang macam ni, orang ni hipokrit namanya. Allah. Double standard dan pemikiran tidak betul. Ya. Saya panggil dalam bahasa saya, minta maaf, keberjahilan yang tak bertepi. Allah. Itu yang tak betul berlaku. Tolak orang macam kena ajar. Kita bukan tolak, kena bawa dia balik. Tak betul pandangan awak ni. Yeah. So dalam Islam tak pernah ada satu rumusan kan mata-mata kerana anak tu mati kecil, awak relax saja, tunggu masa saja ke syurga. Tidak begitu. Wajiban ibadat qat'i dalam Islam sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 57, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi itu antara perkara yang perlu kita lakukan bersama. Okey Ustaz, tadi kita ada bicarakan berkaitan teguran seorang ayah dan ibu kepada anaknya perlu dalam keadaan yang lemah lembut. Bagaimana pula teguran dari seorang anak? Kadang-kadang anak ini nak menegur ibu dan ayahnya, tapi kadang-kadang takut terasa, bila terasa jadi anak derhaka. Jadi kaedah yang terbaik kita sebagai seorang anak nak menegur kesilapan ibu dan ayah kita. Ya, begini dia Hakim ya. Soal teguran nafs ini satu benda yang tak boleh dibebaskan daripada kehidupan kita. Hatta seorang anak kepada si bapa. Ya. Sekalipun seorang anak kepada bapanya. Demi untuk menegakkan kebaikan kemuliaan dan keselamatan kehidupan. Ya. Sebab kebaikan tak kenal siapa. Tak semestinya boleh kata-kata, oh kata ayah saya tak boleh tegur lah. Sebab itu orang tua saya boleh. Tak. Dalam Islam, kaedahnya ialah teguran mesti disampaikan. So kita nak keselamatan berada di depan kita. Namun begitu, dalam kaedah agama mesti kita ada satu unsur yang namanya ialah berhikmah. Ya. Ya, tegur ayah tak akan pergi, ayah ni ahli neraka macam ni. Tak betul lah. Betul. Caranya ialah kita ambil komunikasi yang baik. Sebagai saya bagi contoh yang simple sajalah. Cakap lunak merdu, ayah, ibadat ni satu benda rezeki kalau ayah jaga ibadat. Jadi cara itu akan menampakkan kita harmoni dalam akhlak kita dan kewajipan tak pernah terhenti sama sekali. Tak kira lah siapa pun kita. Sebab dalam Islam at-tanasuh ini satu hukum besar dalam agama. Bahkan Allah sebut Al-Quran pun, kalau kita baca Quran, Allah kata orang beruntung siapa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang beruntung berjaya orang yang nafsu sama mereka dalam kebenaran. Baik sekecil pada si dewasa, si anak kepada ayah, masuk ayah kepada anak. Jadi ini antara amalan agama. Kalau kita ambil sikap negatif macam ni, bahayalah. Macam tu tak boleh tegur langsung orang tua ni. Tak betul. Tuan-tuan, sikap kita mesti adil dengan komunikasi yang baik. Wallahualam. Baik, jadi kalau ada kesilapan yang dilihat, perlu ditegur, tak kira ibu, ayah maupun anak. Okey Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sebagai penutup program kita, doa ringkas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami keimanan yang kental, keluarga yang bertakwa, ibu ayah yang berbahagia dengan ilmu amal, ya Allah. Jika kami keluarga ke syurga-Mu, ya Allah. Dijauhkan kami api neraka-Mu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jatuhkan kami, Allah, dari kemurkaan-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Roslan yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan saya sendiri Da'i Hakim sebagai moderator dan panelnya Ustaz Dr. Muhammad Irfino Johari dalam bab munakahat kenapa perlu derhaka bermula 6.50 pagi. Baik, akhir kata, buah naga masak merah sedap dimakan oleh abah. Sesama keluarga jangan berpecah belah, takut hidup hilang barakah. Saya Da'i Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.